Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ahmad Fahmi dalam rancangan Let's Talk, sebuah rancangan bola bicara yang mana kita akan kupas dan juga bincangkan isu semasa yang berlaku eksklusif di mobtv.my. Sebelum tu saya ucapkan selamat tahun baru kepada anda semua 2015 dan perbincangan kita merujuk kepada pertengahan bulan Disember 2014 yang lalu, di mana apabila berlakunya ribut dan juga bencana yang melanda beberapa buah negeri di Malaysia yang mengakibatkan banjir teruk yang pernah juga berlaku di negara kita. Tapi ada juga mengatakan bahawa bencana banjir ini seolah-olah seperti tsunami yang berlaku di banyak tempat, khususnya di Kota Baru, Temerloh, Kuala Kerai, Manik Urai, dan setakat ini seramai 247,104 mangsa banjir telah dilaporkan, di mana dalam sesi tersebut 21 orang masih telah terkorban dan 10 orang lagi masih hilang. Dan pada hari ini Let's Talk bersama dengan dua Wakil Pemuda, Saudara Muhammad Fawaz Ramli, beliau merupakan Setiausaha Kerja Brigade Ksatria Muda Malaysia, dan juga Saudara Harif Hamdan, beliau merupakan Naib Presiden Suara Anak Muda 1 Malaysia yang telah sedang menolong dan bakal akan menjadi sukarelawan memberi sumbangan dan juga bantuan kepada mangsa banjir di Malaysia ini. Selamat datang ke studio Mob TV. Ya, terima kasih. Mungkin inisiatif dan usaha yang cukup murni oleh anak muda, terutamanya mungkin peringkat awal ni, mungkin Fawaz boleh ulas bagaimana melihat peristiwa banjir yang berlaku ketika ini di Malaysia. Okey, melihat berdasarkan pengalaman saya yang menghadapi banjir-banjir yang lepas dan banjir kali ini. Banjir kali ini yang paling teruk sekali melibatkan jumlah korban, sampai melibatkan jumlah korban dan jumlah mangsa banjir yang amat tinggi. Jadi ini banjir ni ialah banjir yang paling serius saya sendiri pernah hadapi dalam pengalaman saya menguruskan dan membantu kerja-kerja sukarelawan Brigade Ksatria Muda. Dan kami sedaya upayalah cuba untuk bergerak secepat mungkin. Setelah mendapat berita pada malam kejadian berlaku tentang betapa teruknya banjir, terutama sekali di Kuala Kerai dan di Manik Urai. Ya. Dua tempat yang paling teruk sekali dan yang paling orang sebut sekali. Mungkin Harif, nak kata rumah kita naik air sekarang mungkin tak naik lah kot. Jadi rumah orang lain sekarang ni. Jadi apa yang menyebabkan kita rasa nak bantu dan tolong masyarakat dan umat kita yang berada dalam kesusahan sekarang ni? Kita berbalik kepada pelajaran di sekolah, nilai-nilai murni, menolong, membantu orang yang tengah susah. Dalam agama pun kita cakap bantu orang tengah susah. Jadi saya rasa tak mustahil lah. Tak mustahil orang-orang di Malaysia ni masih ada nilai-nilai murni tu untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang tengah dalam kesusahan sekarang ni. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kalau melihat kepada usaha inisiatif yang dilakukan Samim dan juga Brigade, jadi apa kepentingan kata bila berlaku musibah ni ada je kerjasama yang ada. Jadi sejauh mana mungkin melihat kerjasama antara Samim dan juga Brigade Ksatria dalam isu untuk membantu mangsa banjir kali ni? Okey, pada saya, ini pendapat saya, pendapat peribadi saya, keserasian untuk bersama tu memang ada. Memang dah terjalin. Wak Imah dalam erti kata lain, kesepakatan. Kesepakatan antara Brigade dan Samim ni memang dah terjalin sejak dulu lagi. Okey. Maksudnya untuk banjir kali ni bagaimana mungkin melihat kepada penyelarasan, Fawaz, mungkin di peringkat untuk kita buat tim yang akan hantar bantuan tu. Macam mana setakat ni? Di peringkat penyelarasan, kita cuba menggerakkan segala jentera di kawasan banjir dahulu. Tetapi seperti yang saudara mungkin sedia maklumlah, jentera bila di kawasan banjir, dia sendiri tinggal di kawasan banjir, dia mungkin jadi bangsa banjir. Jadi kita gerakkan jentera negeri sekali. Buat peringkat permulaan berlakunya tragedi ini, kami telah menggerakkan 50 jentera negeri di setiap negeri untuk memantau keadaan dan bertindak secepat mungkin, memberi arahan dan membawa bekalan kepada mangsa. Itu belum campur dengan jentera-jentera di peringkat bahagian yang akan bergerak bersama negeri, menerima arahan daripada negeri dan pusat. Mereka juga akan membantu mangsa berpindah, membawa bekalan makanan ke pusat pemindahan, pakaian dan sebagainya. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, ini banjir yang paling, musibah yang paling teruk lah pernah melanda
negara ini. Jadi setengah-setengah tempat tu seperti Manik Urai dan Kuala Kerai memang tiada jalan masuk, memang dari segi darat maupun bot sebab airnya terlalu deras, maupun heli sebab tak ada landing zone. Jadi itu merupakan cabaran yang amat besar, dan hati kami amat pilu melihat keadaan-keadaan mangsa ni bila mereka menangis meminta makanan dan sebagainya. Jadi kami ingin bertindak secepat mungkin, tapi kami gagal disebabkan masalah-masalah yang seperti saya cakap lah, air tu sendiri. Mungkin kalau Arif mungkin kata dah pengalaman tu sendiri dalam banjir kali ni, mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman tu beraksi di lapangan ni. Okey. Nak kata beraksi teruk tu tak sangatlah. Okey. Tapi ini merupakan satu pengalaman baru pada saya lah. Pasal saya memang dilahirkan di Kuala Lumpur. Jadi memang tak pernah rasa banjir macam ni. Perjalanan saya cerita dari mula perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuantan hari Sabtu lepas saya pergi. Tak semena-mena boleh jadi 7 jam. Okey, kerana di Temerloh air dah naik. Air dah naik setinggi lori 3 tan. Jadi memang tak boleh, jalan ditutup. Kami terpaksa ikut jalan lama dari Temerloh ke Mentakap, Mentakap masuk Maran, Maran ke Chenur dan exit di Chenur. Serupa juga dari Pantai Timur nak ke Kuala Lumpur pun terpaksa ikut jalan yang sama. Okey, sampai di sana hari masih hujan renyai di Kuantan. Kebanyakan pusat pemindahan dah ditutup pasal ada yang dah boleh balik rumah apa semua kan. Pasal kami menjangkakan kalau air naik di Temerloh, tak mustahil naik tinggi di Kuantan. Okey. Jadi sampai di Kuantan saya dipahamkan cuma ada 1-2 pusat pemindahan yang masih buka. Jadi kami secara spontan pergi hantar secara sendiri. Hantar by hand terus kepada pusat pemindahan. Okey. Keesokan harinya, hari Ahad tu, mungkin kuasa Allah ke. Perjalanan balik daripada Kuala Lumpur lebih kurang pukul 3 petang macam tu. Saya dipahamkan pusat-pusat pemindahan banjir dibuka semula kerana hujan lebat di Kuantan. Masa tu memang dah tak boleh buat apalah. Dan saya pun memang sangkut dalam kesesakan daripada Kuantan ke KL lebih kurang 10 jam. Maknanya ya kita tetap juga dapat informasi daripada JKR, daripada LPT apa semua. Tapi sebabkan mungkin hari Isnin tu hari bekerja, jadi terlalu banyak kenderaan. Mungkin itu pengalaman turun mengalami sendiri. Ya, mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri kesukaran dan saya dapat lalu di Bandar Temerloh walaupun tak sempat berhenti. Agak terkejut, agak terkesima lah tengok. Saya sendiri melihat bagaimana teruknya Bandar Temerloh dinaiki air. Mungkin Fawaz, dari segi apa yang kita dapat, yang kita boleh menerusi sumbangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia yang prihatin. Jadi kalau tengok kepada sumbangan-sumbangan rakyat Malaysia ni, adakah cukup ataupun mungkin pengalaman saudara sendiri menguruskan penerimaan bantuan ni macam mana? Okey, dari segi penerimaan bekalan, sumbangan, bekalan dan sumbangan seperti makanan, wang ringgit, rakyat Malaysia memang boleh saya katakan terbaik. Sebab mereka bermurah hati, pantas, cepat tanpa mengira agama, bangsa maupun pegangan politik. Bantuan akan datang mencurah-curah. Dan saya amat berterima kasih. Tapi biar saya tegaskan di sini, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian, KPDN-KK, MOA dan juga tentera, kerana mereka sebenarnya frontline. Mereka lah yang akan bergerak dahulu sebab stok bantuan mereka banyak dan memang tersedia bekalan untuk mangsa-mangsa banjir. Dan kami ni sebenarnya dari segi sukarelawan second line. Kita menerima sumbangan dari orang ramai, kita menerima sumbangan dari MOA, kita menerima sumbangan dari KPDN-KK dan yang paling banyak sekali alhamdulillah orang ramai. Dan kami ada beberapa NGO yang tidak dapat menghantar sendiri bantuan tetapi ingin menghantar bekalan dan sumbangan dari segi duit, juga individu-individu tertentu. Okey, seperti Syekh Nafiq, Syekh Abdul Rahman,
Ini individu ni, dari segi individu. Dari segi NGO pula, Yayasan Inovasi Malaysia banyak membantu kami. Baru-baru ni mereka menyumbangkan kepada Samim dan kami 500 helai baju baru untuk dihantar. Dan itu tanpa diminta. Jadi kalau tengok kepada ramainya orang dan juga ramainya NGO-NGO yang terlibat, adakah memadai yang kata dah cukup? Ataupun bagaimana kita rasa perlu lebih banyak lagi ke, ataupun kita nak tolong, niat yang baik, tetapi kalau kata orang kat sana tak bersedia nak terima kita ni, dah jadi macam pergi melancong pula. Macam mana kalau kita nak elak perkara-perkara macam ni berlaku, Arif? Sebenarnya nak kata macam pelancong tu, saya rasa hanya segelintir lah kot yang datang melihat, melawat apa semua. Tapi pada saya, apa yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, kebanyakannya memang buat kerja. Tapi disebabkan kekangan di tempat banjir tu, kita memang banyak hantar bekalan, hantar sumbangan, hantar apa. Tapi hanya di tempat pemunggahan barang aja. Sampai tempat pemunggahan barang, cuma nak diagih-agihkan di tempat yang dinaiki airnya agak masalah. Pasal kita kekurangan dari segi bot, daripada jentera-jentera. Pasal kebanyakannya dah dibawa keluar semua. Sebenarnya untuk nak mengkoordinasi logistik barangan daripada sumbangan orang ramai ni ke mangsa, dia perlu melalui beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah menerima sumbangan, di mana kita kena mengira jumlah sumbangan, mengasingkan pakaian baru terpakai. Pakaian terpakai ni pun kita kena tengok dulu, boleh pakai ke tidak. Kadang-kadang ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh. Bersihkan dulu, kan, repacking balik. Lepas tu seterusnya kita kena koordinasi penghantaran pula, di mana seperti yang saya cakap sebelum ini, inilah masalah besar. Sebab sumbangan dari segi wang ringgit dan sebagainya tidak jadi masalah. Pengangkutan ke arah sana tu yang menjadi masalah. Timbul tak isu bila ada yang kata juga, walaupun kita dah serah, penerimaan tu belum tentu dapat ataupun disalahguna, ataupun orang sekarang ni kita bincang juga, selain daripada kita bincang krisis isu yang berlaku khususnya kepada mangsa banjir, tapi yelah, cakap orang kita tak boleh nak kata juga, tapi maksudnya orang mempersoalkan juga, maksudnya adanya bencana seperti ni, ada juga ambil manfaat untuk dapatkan keuntungan peribadi tu. Bagaimana mungkin komen? Okey, komen saya saya tengok kebanyakannya memang semua secara ikhlas bagi. Saya ikhlas bagi, tapi tak mustahil. Saya ada dapat 1-2 mesej kawan-kawan yang mengatakan ada kedai-kedai yang tak terlibat banjir ni jual telur ayam sepapan sampai RM30. Lilin sekotak sampai RM10. Jadi saya rasa itu amat duka cita lah, menduka citakan. Maknanya orang kata mengambil kesempatan lah kesempitan. Jadi saya harap peniaga-peniaga yang tak terlibat banjir ni jual ikut harga yang sama. Kita tahu rakyat Malaysia, khususnya di Pantai Timur, di Perak sekarang dalam kesusahan. Jadi apa salahnya jual harga yang sama, tak payah nak naikkan harga. Maknanya kalau naikkan harga, saya nampak akan menyusahkan orang lah. Dalam masa banjir, keadaan banjir sekarang ni, kalau kita ada duit 1 juta sekalipun, tak boleh buat apa. Betul. Tapi kalau kata tengok juga dari segi itulah mungkin bila ada krisis ni kadang-kadang ialah kesempitan tu dimanipulasi untuk dapatkan keuntungan. Dari segi kita tengok juga dari segi sebaran maklumat tu. Kita yang duduk di KL terutamanya tak berada di kawasan kejadian, tapi dapat maklumat tu, info dapat, orang share betul. Facebooknya, WhatsApp group dan sebagainya. Jadi maklumat-maklumat yang kita nak kata betul ke tak betul, tapi kita pula share pada orang lain. Jadi sejauh mana mungkin informasi yang berlega dalam media maya yang ada ketika ini juga sama ada membantu ataupun mengeruhkan lagi keadaan? Bagaimana mungkin komen? Yang saya nampak kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita harus berfikir ikut akal yang waras. Okey, maknanya jangan terima bulat-bulat apa yang tertulis sama di laman-laman sosial sekarang ni. Pada saya, olahkan balik. Misal kata, mustahil lah kalau kita kawan-kawan. Okey, kita baca di Kuala Lumpur terjadi, katakan di Temerloh. Takkan tak ada kawan-kawan di Temerloh. Jadi minta pengesahan. Ya, saya pun ada pendapat yang sama dengan saudara Harif sebenarnya. Contohnya ketika banjir baru-baru ni di Kelantan, bekalan elektrik terputus.
Jadi bila bekalan elektrik ni terputus, bila kita ada smartphone ke, dengan lengkap dengan power bank ke, atau kita pakai laptop ke contohnya, berita tu sebaik saja power dah habis, kita tak boleh sebarkan. Tetapi ada juga manusia-manusia yang saya pun tak tahu nak cakap macam mana jenis manusia ni. Dia sebarkan berita palsu. Jadi bila disebarkan berita palsu tu, kita tahu kalau dalam 36 jam tak ada elektrik, macam mana dia boleh update status dia dalam Facebook tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa jam. lah maksudnya dia masa ada je. Jadi ini mendatangkan kemuskilan lah. Jadi saya minta rakyat Malaysia menilai sendiri. Keadaan di tempat tu macam mana mungkin dapatkan kepastian daripada kaum keluarga yang ada di sana, bagaimana keadaan sebenar, dapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang sahih, kan, supaya tidak berlaku kecelaruan, tidak berlaku salah hantar bekalan, tidak berlaku masalah seperti kita yang ingin membantu sukarelawan pergi dan tak dapat masuk ke kawasan banjir. Ini ada berlaku. Minta maaf saya cakap, memang ada yang mendapat berita palsu mengatakan kawasan ni dinaiki air dan orang dah 3-4 hari tak makan. Dia cuba pergi ke sana. Malangnya dia perlu nilai sendiri bahawa kenapa kita tak dapat masuk sana 3 hari adalah sebab segala jenis pengangkutan tak boleh sampai ke sana. Kan? Kita bayangkan askar tentera Malaysia yang begitu lengkap kelengkapannya tak boleh masuk. Ini sama juga dengan kes Hurricane Katrina dulu di Amerika Syarikat, di mana peralatan tentera yang canggih pun tak dapat menyelamatkan mangsa disebabkan tiada landing zone untuk helikopter, tiada jalan darat, air terlalu deras untuk bot dan berbahaya. Jadi memang kadang-kadang ada mangsa tu terpaksa bersabar dan kita minta bersabar. Kan? Dan kalau boleh memang seberapa pantas kami ingin hantar bantuan. Kami di Perihak Brigade ingin hantar bantuan. Saya percaya sukarelawan di kedua-dua belah parti politik di Malaysia pun ingin menyalurkan bantuan. Apatah lagi NGO seperti SAMIM, ABIM dan sebagainya. Semua ingin membantu. Saya tidak persoalkan niat ikhlas mereka membantu. Alhamdulillah mereka sudi membantu. Tapi ialah kadang-kadang sebab seorang dua manusia seperti ini mencelarukan keadaan, menjadikan negara jadi kacau bilau dengan berita-berita palsu yang mungkin tidak eloklah bagi saya. Apa yang Fawaz sebut tadi tu, kalau kita lihat juga kepada isu, kalau tak ada isu tak menarik. Kalau nak cerita hari-hari report pasal banjir je, orang akan jadi boring juga. Jadi ada juga perkara-perkara lain yang orang politikkan sesuatu perkara ni. Sejauh mana mungkin kita ada dua aspek di sini. Satu, kita bincang bahawa isu yang berlaku di banjir terutamanya di negeri yang dikuasai oleh negeri yang tidak dikuasai oleh Kerajaan Barisan Nasional, Kelantan sebagai contoh. Jadi bagaimana mungkin melihat kepada soal bencana ini dan juga penyelarasan di peringkat federal dan juga negeri ini? Adakah itu juga satu isu ataupun bagaimana? Sebenarnya isu ni mungkin dimainkan oleh pihak-pihak di sebelah bawah-bawah. Saya percaya pemimpin Kerajaan Pakatan Rakyat Kelantan dan pemimpin Kerajaan Persekutuan Barisan Nasional sebenarnya bersatu menghadapi musibah ini. Masing-masing tidak mahu melihat bahawa bagaimana rakyat dalam keadaan yang amat memilukan, menyayatkan hati kita, menderita disebabkan musibah ini. Kita nak bantu mereka secepat mungkin. Jadi bagi saya, mempolitikkan isu bencana sebenarnya harus kita tolak tepilah pegangan politik kita. Dan saya lihat Alhamdulillah Kerajaan Negeri Kelantan dan Barisan Nasional di peringkat persekutuan sebenarnya bekerjasama. Agensi kerajaan negeri turut terlibat. Pihak kementerian pun turut terlibat. Yang saya tak fahamlah kenapa ingin dipolitikkan isu yang melibatkan semua orang sebenarnya. Kalau tengok juga kalau Harif, tambahan kepada tu, bantuan dah dapat, orang dah bagi ni, tapi kita duk packing balik, kita tampal logo, tampal muka sebagainya. Macam mana tengok melihat tu? Dari segi populariti nak dapat ni. Itu pun saya tengok dalam laman Facebook pun agak top jugalah cerita ni. Cerita dia macam ni sebenarnya. Pada saya, dia tak kiralah gambar siapa pun, logo apa pun. Yang penting tu keikhlasan hati. Keikhlasan orang yang memberi dan orang yang menghantar tu. Okey. Ceritanya kalau rasa tak nak bekerja, okey. Kita tengok, maaf saya cakap okey, katalah pembangkang nampak logo UMNO, logo Barisan Nasional, tak boleh bagi. Maknanya dia mana pergi nilai-nilai murni dia orang ni? Saya rasa terpanggil sebenarnya benda ni. Pasal saya rasa amat sedih.
dalam keadaan bencana yang amat teruk melanda Malaysia ni, masih ada lagi segelintir pihak yang cuba mencari populariti dalam keadaan nak kata macam darurat pun ya jugalah sebenarnya. Tapi darurat tak besar lah. Jadi saya haraplah pihak-pihak yang macam ni cukup-cukup lah. Berhentikanlah benda-benda ni. Maknanya fokus balik pada tujuan asal kita. Tujuan asal untuk membantu masa-masa banjir tanpa mengira parti politik. Kalau tengok sekarang, kita lah mungkin dah selesai lah isu ni. Penerangan tu kita penting untuk jelaskan. Mungkin Fawaz melihat kepada dia ada stage tertentu. Sekarang ni proses apa? Kalau kita dah habis banjir, air dah surut. So kita nak pergi kepada stage yang seterusnya. Apa yang mungkin rasa penumpuan yang perlu difikirkan oleh sukarelawan untuk bantu mangsa-mangsa banjir? Penumpuan seterusnya lebih kepada operasi pasca banjir ni. Pertama, kita mempersiapkan kediaman. Sebab tanpa kediaman, mereka tetap akan berada di pusat pemindahan dan selagi itu mereka tak ada rumah, anak-anak tak boleh bersekolah, mak bapak tak boleh bekerja. Ini melibatkan ekonomi keluarga. Dan bila siap bersih rumah tu, kita repair, kita baiki apa yang patut kan, dengan sumbangan tenaga orang ramai, kerajaan, tentera, ramai-ramai bekerjasama. InsyaAllah saya rasa semangat untuk keluar semula, membina semula hidup baru bagi mangsa-mangsa banjir ini akan lebih membara. Jadi bila semangat mereka membara, mereka akan terima kejadian ini dengan redha. Apabila mereka boleh terima kejadian ini dengan redha, saya yakinlah mereka boleh teruskan kehidupan mereka seperti biasa. InsyaAllah. Dan saya pun mengucapkan amat terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib, kerana meluluskan bantuan kecemasan masa banjir sebanyak 550,000 ya. 5 juta. 550 juta, minta maaf. Dan saya dipahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pun ada beritahu yang akan membina satu penempatan transit di negeri Kelantan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada YB. Tapi kalau jangkaan, sebab sekarang ni kita bukan kata kita dah reda kan. Kalau kata air surut ni tak semestinya surut. Kemungkinan besar gelombang-gelombang yang bakal juga datang dan juga menyerang tempat-tempat tertentu ni. Orang kata gelombang pertama, kedua, ketiga. Tak tentu, kita tak tahu sampai nombor berapa betul gelombang ni akan datang. Jadi sejauh mana persiapan tu supaya kita tidaklah dilihat kata berlaku bencana baru kita nak react. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa tindakan proaktif itu sebenarnya satu perkara yang perlu diambil kira oleh NGO terutamanya yang nak membantu ni. Kita memang dalam keadaan bersiap siaga. Walau apa pun berlaku, dalam apa juga keadaan. Tapi dalam masa yang sama, untuk makluman saudara pengacara, kami di pihak NGO ni memang nak ikutkan dari segi dana kewangan ni memang tak ada lah, memang tak banyak. Maknanya kebanyakannya datang daripada individu-individu, badan-badan korporat yang sanggup bersama-sama. Jadi kita minta penghantaran sumbangan ni jangan dihentikan. Jangan dihentikan, dan saya mencadangkan agar pihak kerajaan buat satu tempat, satu kawasan, kalau perlu di TUDM Pekalan Subang untuk dibuatkan gudang penyimpanan barang-barang, teruskan. Maknanya masyarakat Malaysia boleh terus hantar ke sana. Dalam misal kata kita dah mengalami gelombang ketiga sebenarnya. Cuma kita tak antara sedar atau tidak. Seperti yang dimaklumkan macam Taufan Jangmi. Taufan Jangmi ni kalau ikut kata Jabatan Meteorologi yang saya tengok update last, dah lenyap sepenuhnya. Dah lenyap sepenuhnya daripada satelit. Jadi saya harap jangan kita berhentilah. Jangan berhenti. Kita takut. Ya, benda ni semua kuasa Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Dia kata lenyap, tiba-tiba datang, kita tak tahu. Macam kata tsunami dulu 2004. Dalam tiba-tiba dan sekelip mata. Kan? Jadi kita berharap rakyat Malaysia, saya tahu rakyat Malaysia ni amat prihatin. Amat prihatin dari segi bantuan, dari segi apa. Mungkin Fawaz ada tambahan untuk saya yakin pihak kerajaan telah melakukan yang terbaik dari segi persediaan menghadapi apa-apa bencana.
Jadi seperti contoh ya, hari pertama berlaku kejadian, Kementerian KPDNKK dan MOA telah bergerak mengerahkan stok beras dan makanan dan sebagainya, dan berlanjutan sepanjang minggu pertama. Itu memang mungkin stok yang disimpan ke atau ini saya tak tahu, tapi dari pengamatan saya lah, memang nampak kerajaan memang telah bersedia di pihak kerajaan. Cuma di pihak orang ramai ni mungkin dari segi bila menerima berita tu, mereka dalam keadaan tidak berapa bersedia untuk memberi sumbangan lagi. Mungkin di rumah tak ada beras nak bagi kepada orang, sebab biasanya kita beli sekampit beras dan mungkin minggu depan kita beli lagi sekampit. Ya. Jadi mengambil masa sedikit lah, mungkin 1 hari atau 2 hari untuk mereka membeli keperluan yang untuk disumbangkan kepada masa-masa banjir ni. Tapi dari segi operasi pula, sebab saya di Command Center Brigade Ksatria Muda, yang saya nampak biasanya yang ke depan tu askar membawa bekalan kementerian, kemudian orang ramai akan datang menampung di mana terdapat kekurangan atau something yang kita boleh bantu lah untuk mengurangkan beban. Dan sumbangan orang ramai ni sebenarnya cukup membanggakan. Contoh kami di brigade tiap-tiap hari menerima sumbangan daripada orang ramai. Ada juga yang tidak dapat memberi sumbangan dari segi bekalan, tapi memberi sumbangan dari segi transport sebenarnya. Contohnya baru-baru ni saya dapat panggilan telefon mengatakan daripada seorang hamba Allah ni, dia mengatakan dia dan isterinya ingin terus ke Perak, ke kawasan banjir sebab kampungnya terlibat, tapi beliau tidak sempat membeli bekalan. Dan kebetulan pula waktu tu sudah pukul 2 pagi, Tesco pun dah tutup. Jadi saya rilis bekalan yang ada pada saya dan beri pada dia nombor telefon ketua brigade di sana. Dan ketua brigade di sana sudah dimaklumkan mengenai kedatangan dia ni, dan dia pun membantu dari segi transit, offloading dan sebagainya. Dan alhamdulillah bekalan berjaya disalurkan pada masa. Mungkin kalau boleh ceritakan sedikit sebelum kita rayuan terhadap sumbangan derma kepada Samim dan juga Brigade. Next misi macam mana dari segi perancangan misi kalian berdua dalam tempoh terdekat ini? Mungkin boleh ceritakan kepada penonton Mob TV. Okey. Dari pihak Samim, kami sentiasa bersedia. Kami sentiasa bersedia. Untuk 3 hari yang akan datang ni kami akan ke Terengganu, akan ke Pahang, Terengganu dan Kelantan. Okey, mungkin dalam 2-3 hari lepas tu kita akan ke Perak pula. Okey, kita kena ingat banjir yang berlaku dalam Malaysia hari ni bukan di Pantai Timur je. Maknanya saya lihat pun ada banyak. Semua fokus ke Pantai Timur. Maknanya orang lupa apa yang terjadi di Perak, macam di Pulau Pinang, tiba-tiba ribut dan jadi kita tetap siap siaga. Dalam apa juga keadaan. Kalau perlukan khidmat, kami sedia membantu. Kami di pihak brigade sebenarnya dalam menghadapi operasi pasca banjir lah kami panggil, di mana kami perlu turun membantu membersihkan rumah, menyediakan dan membaiki infrastruktur yang sedia ada. Dari segi kelengkapan sebenarnya kami telah lama bersiap sedia sebab kami memang ada kelengkapan untuk menghadapi operasi sebegini dan telah digunakan dalam banjir sebelum ini. Jadi dari segi soal penyediaan dan kesiapsiagaan brigade, insya-Allah tidak ada masalah. Cuma apabila melihat keadaan di kawasan banjir tu, kita kena amati, kita kena perhalusi bahawa apakah jenis bantuan pasca banjir yang sangat-sangat diperlukan. Itulah yang brigade akan turun. Contohnya mungkin di Perak, dia lebih memerlukan kepada operasi pembersihan. Jadi kita akan hantar sukarelawan-sukarelawan yang memang berpengalaman dalam kes-kes cuci-mencuci inilah pendek kata. Tapi kalau mungkin di Pantai Timur mungkin memerlukan dari segi prioritinya medical care,
peluang membina hidup baru. Kita akan hantar pakar-pakar sukarelawan dari brigade yang memang mahir dalam soal-soal ini. Perincian dan penumpuan itulah kesihatan ke untuk pembinaan rumah sekiranya ada. Ada. Tapi pada saya nampak banjir kali ini merupakan satu pengajaran buat kita. Pengajaran, peringatan agar kita lebih bersatu padu. Mana tak kiralah orang Kelantan ke, orang Kuala Lumpur ke, yang penting kita bersatu padu. Pasal kita duduk di bawah negara bernama Malaysia. Mungkin sebagai rayuan terakhir, mungkin boleh berpromosi misi bantuan Ops Banjir Suara Anak Muda Satu Malaysia. Okeylah, saya bagi pihak Suara Anak Muda Malaysia memohon jasa baik rakyat Malaysia yang saya tahu amat prihatin tentang bencana alam ni, agar sesama dapat membantu kami dalam misi yang akan kami jalankan ini. Dan nombor akaun barang-barang diperlukan ada tertulis, dan saya berharap sangatlah agar ianya dapat dijayakan demi rakyat Malaysia dan demi terutamanya di Kelantan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada kedua anak muda, Saudara Fawaz dan juga Saudara Harif, di atas usaha yang murni dalam membantu mangsa-mangsa banjir di Kelantan, Perak dan juga tempat-tempat yang terlibat dalam bencana, dan kita difahamkan bahawa kerugian yang terlibat akibat daripada peristiwa ini cukup besar, melebihi ratusan juta, malah bilion disebutkan oleh pihak kementerian, dan juga ini satu perkara yang kita melihat bahawa ada hikmah di sebalik kejadian seperti mana yang disebutkan, elemen bersatu padu, dan kita harapkan, kita doakan yang terbaik kepada rakyat Malaysia dan terus kepada anda semua memberi sumbangan. Kalau tidak dapat pergi ke sana, mungkin ada perkara lain yang kita boleh bantu dari segi niat ataupun usaha kita untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ahmad Fahmi. Nantikan episod yang seterusnya dalam Next Talk. Assalamualaikum dan jumpa lagi.